Baik, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana hadir untuk perkongsian hari ini, siri 6 CDL Hands On online session Negeri Sembilan. Terima kasih kehadiran anda amat dihargai dan juga menjadi motivasi untuk guru-guru kita teruskan berkongsi dan mencerminkan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Terima kasih semua. Baik, sebelum kita pergi kepada perkongsian hari ini, marilah kita sama-sama mendengar sisipan yang akan dikongsikan oleh Dr. Mustafa bin Majid. Dipersilakan Doktor. The instructional core, iaitu trust kepada instructional pengajaran dan pembelajaran. Okay? Kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah rukun pengajaran. Rukun ni maksudnya kalau kita tinggal mana-mana satu elemen ataupun komponen trust ini, maka pengajaran pembelajaran tidak akan berlaku. Ini diperkenalkan kerana sebenarnya dah lama kan, tapi kita tak diberikan fokus tentang instructional core ini, trust kepada instructional ini. Okay, dia ada 3. Pertama murid, yang kedua guru, yang ketiga ialah kandungan. Sama ada kandungan ataupun kurikulum. Student belajar, anak-anak kita, guru, diri kita, dan juga apa yang nak disampaikan. Kalau mengikut Richard Elmore, okay, dia kata interaksi di antara ketiga komponen ini sangat penting. Sangat penting. Sebab tu apa juga yang kita buat, jangan sekali-kali kita meninggalkan mana-mana komponen. Sebab komponennya dia berkait, dia menyokong dan dia akan mempengaruhi antara satu sama lain. Sebab tu dia kata investments in capacity that do not directly affect this interaction are unlikely to improve either the quality of instruction or the student learning. Mana-mana usaha yang kita berikan tumpuan, okay, yang tidak mengaitkan ketiga-tiga perkara ini, kan, dia tidak akan dapat meningkatkan kualiti pengajaran atau kualiti pembelajaran. Okay? Jadi ini satu statement bagi saya yang sangat penting, yang perlu kita sama-sama sedarlah. Jadi selepas ini kita akan banyak memberi fokus, dan model-model yang saya akan kemukakan nanti, kebanyakan model itu berteraskan kepada ini model tu dah lama diutarakan, cuma tidak diberikan fokus. Boleh setakat ni. Okay. Sekarang ni saya bagi siapa yang berminat untuk membaca lebih lanjut, boleh baca daripada buku ni. Dia panggil nama buku dia adalah Instructional Rounds Education. Instructional Round in Education. Dia ada The Network Approach to Improving Teaching and Learning. Dia menarik sebab dia menggunakan pendekatan network. Okay? Network. Sebab kalau kita nak berjaya dalam sistem pendidikan ini,
sebenarnya pendekatan yang paling pada berkesan sisi, 4 sisi. So melalui network, jaringan. Lepas tu dalam CDL ni kita mempromosikan jaringan pembelajaran profesional, PLN, Professional Learning Network. Hanya CDL hands-on tu adalah satu approach di mana perubahan berlaku daripada bawah, daripada akar umbi, dan dia berlaku secara menyeluruh. Perubahan yang banyak memberi fokus kepada atas ke bawah yang bersifat struktural yang sedang berlaku dalam sistem kita. Dalam mana-mana sistem pun, kalau dia terlalu struktural, prosedural, maka dia tak akan berkembang dengan baik, dengan cepat dan dengan berkesan. Macam kita ada kementerian bagi arahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri bagi arahan kepada Jabatan Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Daerah bagi arahan kepada sekolah, sekolah bagi arahan kepada guru. Dia ada macam berhierarki dan sangat berstruktur. Biasanya pendekatan yang begini sukarlah lambat lah. Bukan maksudnya tak berjaya, dia berjaya tapi dia lambat. Akan berlaku macam-macam pengaliran polisi ataupun dasar. Dia biasa dia orang kata akan berlaku pemekatan dan juga pencairan. Pemekatan tu bendanya mudah je di peringkat kementerian, tapi bila sampai ke sekolah dia jadi susah pula. Kementerian suruh buat 1, bila sampai ke sekolah dia jadi 5. Contohnya itu pemekatan. Kalau pencairan tu sebaliknya lah. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Kita akan teruskan dengan perkongsian hari ini yang akan dikongsi oleh Cikgu Bisalani Rajendran dari SJKT Port Dickson, Teknik Soja, penulisan karangan autobiografi. Teknik Soja ialah akronim soalan dan jawapan. Teknik ini membantu murid lemah menulis karangan autobiografi. Murid akan membiasakan diri dalam menulis karangan autobiografi dengan soalan dan jawapan yang akan ditulis. Murid akan lebih mahir dan pantas bertindak setelah membuat latihan. Teknik ini membantu murid lemah lulus bahagian karangan, iaitu #Cikgu Bantu Cikgu ya. Jadi untuk perkongsian hari ini kita akan sama-sama mendengar dari Cikgu Bisalani Rajendran mengenai bagaimana kita menggunakan teknik soja untuk membantu pelajar-pelajar kita di dalam kelas. Baik, saya persilakan Cikgu Bisalani. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih kepada Puan Sheila. Teruskan Cikgu. Okey, tadi saya ada share screen, boleh lihat dah semua? Boleh Boleh, kita boleh lihat paparan ni. Okey, Cikgu buat pada slide show Cikgu. Okey. Terima kasih. Sudah ya Puan? Belum slide show lagi. Okey. Baik, dah ada. Okey. Salam sejahtera dan wanakkam kepada semua yang hadir dalam ruang perkongsian ilmu pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bisalani Rajendran. Ini merupakan tahun kedua saya berkhidmat di SJKT Port Dickson. Sebelum ni saya berkhidmat di SJKT Pasir Gudang, Johor.
Dalam pengalaman saya dalam mengajar bahasa Melayu ialah 12 tahun. Tetapi saya masih budak baru lagi. Kalau ada apa-apa yang salah, tolong tunjukkannya cikgu-cikgu sekalian. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi teknik SOJA, iaitu teknik yang kita menggunakan dalam penulisan karangan autobiografi. Okey. Isu yang saya ambil dalam teknik ni ialah kemahiran bahasa Melayu yang paling sukar dikuasai oleh murid ialah kemahiran menulis karangan. Kalau kita lihat murid-murid kita, kalau bab karangan je mereka akan mula rasa bosan dan mereka tak nak tulis isi-isi yang lebar-lebar, semua mereka tak nak tulis. Jadi dengan teknik ini saya akan membantu murid-murid tersebut mengatasi masalah mereka. Murid lemah yang suka menjanah idea juga dapat diambil kira dalam isu saya pada hari ini, dan juga karangan yang tidak memenuhi kehendak soalan. Karangan dia tanya satu, murid jawab satu. Itu adalah tidak memenuhi kehendak soalan, cikgu. Okey, objektif saya ini je. Objektif ialah membantu murid yang lemah, iaitu tahap murid yang tidak menguasai tahap minima, menguasai kemahiran menulis karangan autobiografi dengan mudah dan ringkas. Dan juga menggalakkan murid-murid kita menulis dengan bahasa yang mudah, ringkas, jelas serta betul penggunaan tata bahasa, ya cikgu. Seterusnya, sinopsis kajian saya ialah kajian teknik SOJA ini akan membantu murid kita hilang rasa bosan akan kemahiran menulis karangan. Murid akan lebih pantas bertindak dan arif akan konsep kemahiran menulis karangan autobiografi. Dan juga teknik ini dapat membantu murid mencapai tahap penguasaan yang minimal dalam kemahiran menulis karangan. Sekurang-kurangnya mereka boleh melepasi bahagian C, bahagian C karangan dengan grade C, cikgu-cikgu sekalian. Apa itu teknik SOJA? Okey, teknik SOJA ni saya bukan bukan bombastik sangat. Saya ambil akronim daripada SO daripada soalan dan JA daripada jawapan. Mungkin murid-murid, kita fikir pada murid-murid. Kalau murid-murid dia nak ingat teknik kita bagi yang pelik sikit, aneh sikit, baru mereka akan ingat. Dan satu lagi, murid akan menjadikan ia bahan kelakar juga, cikgu. Saya jalankan teknik SOJA di dalam kelas. Murid cakap dekat saya, cikgu, SOJA? Apa tu SOJA, cikgu? Mereka buat bahan kelakar juga, tetapi mereka ingat. Mereka akan ingat teknik SOJA saya sampai bila-bila masa, ya cikgu. Sebab saya dah jalankan selama 12 tahun ni, saya telah jalankan dan saya telah lihat hasilnya dengan begitu berkesan, ya cikgu-cikgu sekalian. Okey. Ini adalah kit teknik SOJA, ya cikgu. Kit ni saya wujudkan bagi membantu murid yang tidak melepasi tahap minima. Ini adalah cikgu-cikgu boleh melihat dalam skrin. Kit ni saya sediakan dengan begitu ringkas sahaja, cikgu. Bahan pun bukannya mahal-mahal sangat. Saya menjimatkan masa, saya menjimatkan kos dan juga wang sekali, ya cikgu. Ini kalau kita lihat, saya menyediakan kit dengan soalan, 10 soalan yang senang-senang. Lepas tu saya menggunakan pita, cikgu, pita pelekat kain supaya mereka boleh ambil jawapan dan lekat pada soalan yang saya telah sediakan. Kit ni kita boleh gunakan berulang-ulang kali untuk tajuk-tajuk yang berbeza, ya cikgu. Okey, kaedah yang saya gunakan dalam teknik SOJA saya ialah kaedah penyawalan. Okey, dalam PDPC harian kita di dalam kelas, kita akan menanya banyak soalan kepada murid-murid kita. Semasa kita menanya soalan, murid akan berebut-rebut nak jawab. Cikgu, kita boleh lihat dalam kelas kita. Mereka akan berebut-rebut. Cikgu, saya nak jawab. Saya nak jawab. Itu adalah satu yang membantu saya mewujudkan kit ni. Jangan dengan bersoal, murid begitu aktif. Jadi saya membuat satu kit yang boleh membantu mereka berfikir dan mereka begitu aktif, cikgu. Kalau kita jalankan di masa PDPC, mereka akan menunjukkan satu
suasana yang memang menyeronokkan. Lepas tu kemahiran penyawalan juga dapat mencungkil fikiran murid-murid cikgu. Mereka akan menjana idea yang benar, mereka akan bertindak pantas. Kalau kita soal je mereka akan lebih aktif. Justru itu teknik soja juga membantu murid berfikir serta bertindak dengan pantas. Ini adalah kaedah yang saya gunakan dalam teknik soja saya. Okey, bagaimana saya aplikasikan kit teknik soja ni dalam penulisan karangan autobiografi? Okey, cikgu, kalau kita tahu kita mesti merangkumi 3 aspek ini dalam karangan autobiografi. Dalam pendahuluan mesti ada biodata tentang benda atau bahan yang kita nak tulis tu. Mesti ada nama, bentuk, tempat lahir, warna. Dan dalam isi-isi pula kita mesti kaitkan dengan perkembangan riwayat hidup sesuatu benda yang kita nak tulis tersebut. Adakah dia dihantar ke mana, dia sampai di mana, apakah suka dan duka dalam riwayat hidup dia. Dan akhir sekali penutup kita menerangkan perasaan bagaimana dia mengakhiri riwayat hidup dia. Adakah dia gembira, adakah dia sedih. Jadi ini mesti kita terangkan pada murid-murid kita. Selepas itu baru mereka tahu apa mereka akan buat dalam teknik kit teknik soja kita ya cikgu. Ini adalah fasa aliran. Apa kita perlu buat pada awal, kemudian dan juga akhir. Murid, saya akan memberi kit saya kepada murid. Sebelum saya mulakan PDPC, lepas saya terangkan tajuk, konsep saya akan terangkan dulu. Okey, cikgu akan edarkan kit ni. Kit ni ada 10 soalan yang perlukan jawapan. Murid perlu pilih cikgu, jawapan tu murid perlu baca dan pilih. Lepas tu murid akan padankan. Murid akan padankan. Lepas padankan, saya akan suruh murid salin ayat-ayat tersebut dalam 2 perenggan yang lengkap. Kita akan tengok gambaran cikgu. Lepas ini mungkin saya terangkan seperti ini, cikgu-cikgu tiada gambaran mungkin susah untuk faham. Okey. Ini adalah gambarannya cikgu. Saya akan edarkan seperti ini. Murid akan diberi kit yang mempunyai 10 soalan yang mudah ya cikgu. Ini adalah untuk murid yang lemah, murid tahap penguasaan yang tidak mencapai minima ya cikgu. Jadi kita membantu mereka dengan cara yang ringkas, mudah supaya mereka jelas memahami konsep pada hari itu. Dan setelah mereka dapat je kit, lepas saya terangkan konsep apa ni semua dah saya dah terangkan, mereka akan pilih jawapan daripada sampul yang saya letak di belakang bahagian kit saya. Mereka akan membaca dan mencari jawapan yang betul berpandukan soalan yang saya telah pun beri. Okey, lepas tu murid akan menampal jawapan yang betul ya cikgu. Sebab kita gunakan peta ini, sebab ni murid akan lebih aktif. Okey cikgu, saya tampal yang salah, saya nak tanggalkan boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita gunakan peta ni. Nanti murid kalau salah pun mereka tanggal dan tampal, mereka lebih seronok ya cikgu. Saya pernah lihat ni dan saya pernah laluinya. Sebab tu saya beritahu dengan 100% mereka akan aktif semasa perjalanan PDPC kita pada hari itu. Murid akan siapkan, melengkapkan semua soalan dalam masa 10 minit ataupun 15 minit dia cikgu. Kalau dia lemah sangat, dia akan mengambil masa selama 15 minit. Kalau dia dah mahir, dia akan siapkan dalam masa 10 minit dia cikgu. Selepas dia dah siap pasang semua jawapan, nanti kita akan suruh dia menulis 10 jawapan yang telah pun disiapkan tadi dalam 2 perenggan yang kita sebut awal tadi ya cikgu. Mereka akan tulis dalam 2 perenggan. Cikgu-cikgu mungkin tanya saya, cikgu, ini kita nak ajar tahun 4, 5 dan 6. Takkanlah 2 perenggan ni cukup untuk mereka lulus? Itu memang akan tertera di fikiran cikgu-cikgu sekalian. Tetapi cikgu, saya mewujudkan kit ni untuk membantu murid yang lemah tahap penguasaan dia, yang tidak mencapai tahap penguasaan minima cikgu. Jadi 2 perenggan ni dah ceritakan riwayat hidup sesuatu benda. Jadi ini dikira dia lulus. Dia boleh lulus bahagian C karangan ya cikgu. Rumusan kit teknik soja ni
Sekarang saya tak terangkan melalui kit dan nanti saya akan paparkan juga. Kita sebut je soja, okey, dalam kelas hari ini, okey, baiklah murid-murid, kita akan belajar teknik soja. Murid dah tahu, okey cikgu, berapa soalan yang ada bila? Nak buat jawapan dekat mana? Mereka terus akan fokus pada PDPC kita ya cikgu. Mereka akan peka, mereka akan arif dengan apa yang kita nak ajar pada hari itu. So soja je dia akan ingat soalan dan jawapan. 10 soalan dan 10 jawapan. Lepas tu kita bahagikan dia dalam 2 perenggan. Itu kita mesti terangkan kepada murid konsep kita ya cikgu. Lepas tu ini adalah satu contoh kit, satu contoh kit yang saya telah sediakan soalan. Soalan ni kita tetapkan ya cikgu. Sebab apa kita tetapkan? Untuk membantu murid tu mahir dan arif dengan apa yang dia nak tulis. Kalau boleh kita tukar soalan untuk kit-kit yang lain, tetapi untuk bagi pandangan saya lah cikgu, kita tetapkan untuk 5 set yang sama saja cikgu. Soalan yang sama untuk 5 set, 5 tajuk karangan. Nanti mereka akan buat tampal tulis. Nanti kali ke-6, latihan ke-6 mereka akan mahir dan mereka tidak akan menggunakan kit ni juga. Mereka kalau lihat je, okey aku sebatang pen, terus je mereka boleh buat karangan ni cikgu. Kalau kita tukar-tukar, mungkin hari minggu ni kita dah bagi aku sepasang kasut. Soalan dia lain-lain. Lepas tu minggu depan pula aku sekaki payung. Soalan dia lain-lain. Murid-murid akan keliru cikgu. Supaya kita kita bantu mereka kan cikgu untuk mengatasi masalah lemah mereka dalam bahasa Melayu. Kita tetapkan soalan yang sama untuk 5 set tajuk cikgu. Dalam ni soalan pertama, siapakah aku? Dan soalan kedua, siapakah nama aku? Soalan ketiga pula, apakah warna aku? Dan 4, di manakah aku dilahirkan? 5 pula, siapakah yang lahir bersama aku? Yang ke-6, ke manakah aku dihantar? Dan ke-7, siapakah beli aku? Dan nombor 8, bagaimanakah beliau menjaga aku? Dan nombor 9, bilakah beliau menggunakan aku? Dan akhir sekali, apakah perasaan aku? Kalau kita lihat 10 soalan ni, dia dah merangkumi aspek-aspek yang perlu ada dalam sebuah karangan autobiografi seperti yang saya terangkan di atas tadi, cikgu. Soalan ni nampak mudah, nampak ringkas. Tetapi untuk pemahaman murid tersebut, soalan ni memang bagus untuk dia memahami konsep karangan tersebut. Okey, cikgu? Boleh ke cikgu-cikgu sekalian? Adakah saya terlalu cepat? Okey ke Puan Sheila? Boleh Boleh, teruskan cikgu. Saya tengok di ruang chat pun tidak ada soalan lagi setakat ni. Dah jelas agaknya. Teruskan cikgu. Okey Puan. Okey, ini adalah set soalan dan jawapannya sekali. Saya telah pun sediakan. Okey, siapakah aku? Aku sepasang kasut. Kalau kita lihat jawapan pun pendek-pendek, ringkas-ringkas. Ya, sebab apa ringkas, sebab apa pendek? Untuk membantu murid-murid kita yang lemah tu faham dan arif dengan jawapan tersebut. Mereka boleh hafal cikgu. Kalau cikgu teruskan keep on buat yang sama saja dan 5 kali, 6 kali, mereka dah hafal. Tengok je tajuk, mereka terus boleh buat karangan yang lengkap. Dan nombor 2, siapakah nama aku? Nama aku ialah Bata. Murid-murid kita ni, mereka memang pandai cikgu. Saya letak nama Bata dia tak nak. Cikgu saya nak nama Adidas. Cikgu saya nak nama Puma. Mereka lagi nama-nama yang glamour, yang ada brand cikgu Boleh kita galakkan. Kalau kamu nak tukar boleh dipersilakan. Kamu boleh tukar. Kita beri mereka peluang cikgu. Kita tak boleh kata tak boleh. Cikgu dah letak Bata, kamu tulis Bata. Tak boleh. Kita beri peluang. Kita suruh mereka nak tukar boleh dipersilakan. Okey, apakah warna aku? Aku berwarna putih. Di manakah aku dilahirkan? Aku dilahirkan di sebuah kilang kasut di Port Dickson. Kita mesti menerangkan konsep lahir maksudnya kilang. Tak boleh kedai. Kita ingatkan murid, lahir mesti di kilang. Okey, hantar ke kedai boleh. Lahir mesti kilang. Kita bantu mereka tekankan, buat penekanan di situ. Okey, lahir nak mestilah di kilang. Bukan di kedai Okey, lepas tu siapakah yang lahir bersama aku? Ramai kawan lahir bersama aku.
Ke manakah aku dihantar? Pada suatu hari aku dihantar ke kedai kasut di Seremban. Ini kita kena praktikan dengan murid bahawa antar mestilah kedai, lahir mestilah kilang. Ini kalau kita dah identify dua ni, kita dah dapat bezakan dua-dua ni, mereka akan buat dengan baik. Cikgu, siapakah beli aku? Seorang lelaki membeli aku. Murid-murid nak letak perempuan pun boleh. Seorang budak pun boleh. Apa saja boleh, cikgu. Lepas tu bagaimanakah beliau menjaga aku? Beliau menjaga aku dengan baik. Dan nombor 9, bilakah beliau menggunakan aku? Beliau menggunakan aku ke sekolah. Ini adalah kasut sekolah ya cikgu. Sebab kita dah letak warna putih dulu. Memang kasut sekolah warna putih hitam terpulang kepada murid-murid itu sekalian ya cikgu. Apakah perasaan aku? Aku sangat gembira kerana mendapat tuan yang baik hati. Dah lengkap satu karangan. Okey cikgu. Kita tetapkan soalan dan jawapan yang sama untuk 5 tajuk yang sama supaya murid-murid dapat arif dengan apa yang kita nak ajar mereka. Kalau kita tukar, ia tak sampai ya cikgu. Kalau 5 tajuk, saya pernah buat untuk 5 tajuk, aku sekaki payung dengan jawapan dan juga set soalan yang sama. Aku sebatang pen dengan jawapan dan set soalan yang sama ya cikgu. Kita boleh gunakan set yang sama untuk 5 set soalan. Nanti murid akan mahir dalam karangan autobiografi ya cikgu. Okey, ni mereka dah buat, mereka dah tampal, mereka dah siap semua. Kita mesti menekankan bahawa tak boleh tulis dalam satu perenggan sahaja. Kalau ada 2 perenggan, nampak dia berbeza dan dia dah nampak macam ada karangan, format karangan di situ. Kalau mereka kita tak tekankan di situ, kalau mereka tulis dalam satu perenggan, dia dah jadi macam rumusan cikgu. Jadi kita buat penekanan di situ, membantu murid untuk menulis 5 ayat pertama dalam perenggan 1 dan 5 ayat seterusnya dalam perenggan 2 ya cikgu. Dengan ni mereka akan tahu cikgu. Lepas 2 ataupun 3 latihan berturut-turut, mereka akan tak payah kita beritahu. Mereka akan terus lepas lekat je, mereka akan terus okey salin 5 ayat pertama dalam perenggan pertama dan 6 hingga 10 ayat dalam perenggan kedua. Okey, ini adalah satu contoh karangan lengkap yang saya telah pun sediakan untuk paparan cikgu-cikgu sekalian. Saya menggunakan kit yang sama ya cikgu, kit yang sama, soalan yang sama dan jawapan yang sama juga. Aku sepasang kasut. Nama aku ialah Bata. Aku berwarna putih. Aku dilahirkan di sebuah kilang kasut di Port Dickson. Ramai kawan lahir bersama aku. Kalau kita lihat perenggan pertama, kita dah tahu. Kita dah tahu apakah isi karangan ini. Okey, karangan ini ialah riwayat hidup sepasang kasut. Nama dia Bata, dia warna putih, dia dilahirkan di sebuah kilang. Dan memang konsep dia dah ada ya cikgu. Sekarang perenggan kedua. Pada suatu hari aku dihantar ke kedai kasut di Seremban. Seorang lelaki membeli aku. Beliau menjaga aku dengan baik. Beliau menggunakan aku ke sekolah. Aku sangat gembira kerana mendapat tuan yang baik. Okey, dalam perenggan 2, kita dah tahu riwayat hidup dia. Dia telah dihantar ke kedai kasut Seremban. Selepas tu seorang lelaki datang membeli. Dia menjaga kasut tu dengan baik, dia menggunakan kasut tu ke sekolah dan akhir sekali perasaan sebagai sepasang kasut, dia sangat gembira kerana mendapat tuan yang baik. Kalau kita lihat sekarang karangan ini boleh dapat markah penuh pun boleh cikgu untuk murid tersebut, tetapi kita tak boleh beri markah penuh sebab mesti ada format dia tersendiri kan. Kalau kita lihat 55 patah perkataan terdapat dalam karangan yang dibina telah ditulis ni. Jadi dalam UASA ya cikgu, ujian akhir sekolah rendah, sekarang ujian akhir sekolah yang kita pernah buat tu, bahagian C, murid perlu menulis 50 hingga 80 patah perkataan. 80 patah perkataan pun dah cukup menjadi satu karangan. Ini kita dah capai ya cikgu, kita boleh bagi 13 markah untuk murid tersebut. Okey, keistimewaan teknik soja. Okey,
seperti yang saya beritahu tadi, teknik soja dan kit ni cikgu, kit ni sangat membantu murid untuk mencapai objektif mereka. Aktiviti yang dapat menarik minat murid ya cikgu, kit ni dapat menarik minat murid dan sesuai serta mudah digunakan dalam PDPC. Cikgu-cikgu boleh bawa ke mana sahaja ya cikgu, sebab ia mudah dibawa, mudah disimpan dan mudah digunakan juga ya cikgu. Ini saiz dia A4 tetapi cikgu-cikgu boleh jadikan dia A3 juga buat dalam aktiviti kumpulan. Pelbagaian aktiviti boleh diteruskan dengan apa yang kita ada ya cikgu. Memahami konsep karangan autobiografi dengan mudah. Ini yang paling penting. Kalau murid memang rasa bosan. Kalau saya sebut cikgu, okey hari ini kita nak buat karangan, semua bersedia. Masing-masing akan tunjuk muka. Ayo cikgu, tak naklah cikgu. Karangan ke cikgu, nak tulis ke cikgu. Macam-macam lah soalan yang datang daripada mereka. Tetapi dengan kit ni, murid lemah tu dia akan lebih aktif. Okey cikgu, kita nak buat soja ke? Okey boleh cikgu, saya boleh cikgu. Macam tu daripada mereka kita akan rasa gembira juga ya cikgu. Okey kita punya PDPC akan berjalan dengan lancar. Kita tak perlu berjerit juga ya cikgu. Murid yang lemah dapat menulis karangan yang penuh untuk melepasi tahap penguasaan minima ya cikgu. Macam tadi saya dah tersebut tadi tahap penguasaan minima itu maksudnya murid dia tu pandai, dia boleh buat bahagian A, bahagian B. Tetapi di bab bahagian C pula, murid itu tidak dapat menulis apa-apa pun. Ada juga murid yang seperti itu. Sebab di bahagian A dan B mungkin ada jawapan di petikan, ada jawapan dekat gambar, mereka boleh pilih dan tulis. Tetapi di bahagian C, mereka kena menjana idea sendiri. Jadi mereka tak dapat nak berfikir panjang, okey saya nak tulis apa ya, saya nak tulis apa. Mereka akan fikir, nanti akhir sekali masa pun tamat. Jadi ini dapat membantu murid itu bertindak pantas ya cikgu-cikgu. Okey, penyebar luasan kit saya ni saya telah menyebar luaskan dalam PLC panitia sekolah saya dan juga sekarang dalam proses cikgu-cikgu saya ingin mengambil bahagian dalam pertandingan inovasi daerah juga ya cikgu-cikgu. Sambil buat saya ada. Okey, konklusi cikgu, konklusinya seperti yang saya sebut tadi, kita membantu murid yang tahap penguasaan lemah, tahap penguasaan yang tidak menguasai tahap penguasaan minima itu, menguasai kemahiran menulis karangan autobiografi dengan mudah ya cikgu. Di samping itu ia juga membantu menjana idea murid-murid serta murid dapat meningkatkan lagi kemahiran berfikir. Itu adalah satu objektif saya. Saya nak semua murid saya dapat menulis karangan, dapat menulis apa. Dia kalau murid dan cikgu, murid dia dah memahami konsep, dia akan bertindak dengan pantas. Untuk murid itu memahami konsep, kita perlu menggunakan kit-kit seperti ini. Tetapi kit teknik soja ini amat membantu ya cikgu. Ia amat membantu untuk murid tersebut menguasai kemahiran menulis karangan autobiografi. Saya rasa saya dah sampai penghujung ya cikgu. Kalau ada apa-apa tersilap, saya memohon maaf. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian soja. Menarik soja ni, akronim soja ni. Okey, sekarang sesi soja untuk kita. Ada sebarang soalan dan jawapan akan diberi oleh cikgu Wisalani. Ya puan. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ke? Kita tunggu, beri masa. Tahniah ya Cikgu Bisa. Saya rasa cukup menarik dengan menggunakan 10 soalan yang mudah saja. Kita boleh bantu pelajar untuk bina karangan pendek untuk murid lemah ya. Memang menarik. Dan pelekat yang cikgu gunakan sebenarnya Velcro namanya. Ya. Betul. Saya cari dalam bahasa Melayu pita pelekat kain puan. Dia tulis pita pelekat kain. Ya betul.
Kalau kita tengok tapi takut tak faham kan sebenarnya itu adalah betul. velcro. Velcro, ya. Terima kasih dan saya rasa amat tertarik dengan idea cikgu menggunakan 10 soalan sahaja pelajar dapat bina 2 perenggan. Yang itu adalah cikgu. permulaan yang baik. Sekiranya pelajar dapat bina 2 perenggan tu dah cukup baik untuk kita perkembangkan idea mereka untuk menjadikan satu karangan yang lebih lengkap. Bagus dan tahniah kepada cikgu, memang cukup menarik perkongsian hari ini. Cikgu, Terima kasih, kita Puan. buka pada sesi soja. Ada lagi soalan? Rata-rata semua cikgu puas hati dengan perkongsian hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana turut hadir bersama-sama dengan kita untuk mendengar perkongsian dari Cikgu Bisalani. Baik, untuk makluman semua dan setiap kali perkongsian ini dibuat, kita akan himpun dalam website connectingdots.my. Jadi kalau cikgu-cikgu rasa tertinggal dan rasa nak lihat semula video rakaman yang lepas, cikgu boleh sahaja pergi ke www.connectingdots.my untuk melihat rakaman semula. Selain daripada perkongsian kita di daerah ini, kita juga terima kasih Encik Izzuddin kerana kongsi di ruang chat. Baik, selain daripada perkongsian dari Negeri Sembilan, kita juga ada perkongsian lain yang berkaitan dari pihak IPG, dari IAB dan juga dari Sabah. Cikgu boleh pilih mana saja tajuk yang cikgu berminat dan boleh lihat rakaman. Boleh ya? Terima kasih Cikgu Bisalani sekali lagi. Semoga perkongsian ini dapat diguna pakai di semua sekolah kerana mudah, sangat mudah. Bukan saja untuk tahun 4, kita boleh guna pakai dari tahun 2 dan 3 saya kira. Ya. Menarik. Terima kasih Terima kasih Cikgu. Puan. Kerana telah membimbing saya selama ni. Terima kasih Cikgu. Baik, untuk perkongsian minggu hadapan, kita ada satu lagi perkongsian yang menarik. Ya, kita ada perkongsian dari Cikgu Siva Shakti Morgan Palraju, juga dari SJKT Port Dickson. Beliau akan membuat perkongsian mengenai bahasa Inggeris pula. Excel in reading and writing using FPAAN kit. Fixed phrases, articles, adjectives and nouns. Okey, kita sama-sama nantikan perkongsian dari Cikgu Siva Shakti pada minggu hadapan. Baik, ada pertanyaan di sini mengenai SPL KPM. Baik, untuk pengetahuan semua, setelah tuan-tuan dan puan-puan daftar, belum lagi ya, di ruang chat akan dikongsikan ruang kehadiran. Bila cikgu daftar dalam ruang kehadiran, cikgu akan terima sijil. Sijil itulah yang cikgu akan daftar dalam SPL KPM. Di mana cikgu kena buat sendiri ya, bukan kami sediakan, tapi cikgu boleh daftar yang cikgu hadir untuk program ini menggunakan sijil tersebut. Saya rasa dah jelas ya mengenai SPL KPM. Baik, akan dipaparkan kemudian. Sekarang mohon kerjasama semua untuk switch on kamera, pasang kamera masing-masing, buka kamera supaya kita boleh rakamkan perkongsian hari ini dan semua guru yang hadir untuk sama-sama mendengar perkongsian hari ini. Encik Izzuddin, saya serahkan pada Encik Izzuddin. Okey, terima kasih Puan Sheila. Jadi diminta untuk semua guru-guru yang hadir pada sesi kali ini untuk membuka kamera lah untuk beri masa. Jadi kita ada partisipan kita hari ini 100 lebih dan kita ada 5 panel. Jadi saya akan ambil screenshot, ambil gambar semua dalam kiranya 5 panel lah. Jadi diminta semua untuk buka kamera masing-masing bagi yang ada di dalam sini, insyaAllah. Jadi saya ambil gambar ya. Saya ambil gambar untuk yang pertama dulu. 1, 2, 3.
Untuk panel yang kedua, 1, 2, 3. Untuk panel yang kali ini yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk yang keempat, 1, 2, 3. Dan panel yang terakhir, 1, 2, 3. Alright, selesai Pancila. Baik, terima kasih Encik Izzuddin. Okey, link kehadiran akan dikongsi di ruang chat. Mohon tuan-tuan dan puan-puan yang hadir isi link kehadiran. Pastikan maklumat tepat supaya dapat sijil yang berkaitan. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan di masa yang sama. Jumpa lagi. Bye cikgu.